ونستعين صراط الذين أنعمت عليهم. Ada VIP nak akak ni terus. Sebab hari kerja ni. Oh, itu. Bukan tak kira kan video ni kita. Video ni kita. Hari ni hari Sabtu. Berkat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal 'arifin bi hikmatik wa anshur alaina rahmatak wa dhakkirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna ya dzal jalali wal ikram. Allahumma rzuqna ya rabbi fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pagi kita diberi kesempatan lagi oleh Allah untuk kita menyambung pengajian kitab kita, kitab Al-Fiqhul Manhaji, jilid yang ke-7, berdasarkan kepada mazhab Syafi'i. Sesuailah dengan kita di Malaysia ini, kita mengamal dengan mazhab Syafi'i. Dan pada pagi ini kita sambung halaman yang ke-1703 lah. 1703. 1703. Di mana? Okey. Wakil pembelian nombor 2 kan? Okey. Wakil pembelian. Sebelum daripada ni, wakil jual beli, wakil jualan deh. Kalau kita lantik wakil supaya dia jual barang kita, dia panggil wakil jualan lah. Jadi kita sebagai pewakil, kita ada wakil kita. Kita kata orang hartan ejen lah kot. Ejen lah. Yang kita lantik tu nak jual rumah kita umpama contoh. Ataupun kita lantik wakil untuk dia beli barang yang apa yang kita nak. Lagi ada soalan, tak apa. Saya hajah nak ke saya. Okay. Driver, okey. Tapi kita on the way tengah dalam setengah jam pun cukup, tapi belum dia punya waktu lagi. Ya. So masuk waktu kita tak solat, kita ingat kita niat kejap lagi kita stop kat sana kita solat. Boleh ke
kata Zuhur dengan Asar. Boleh. Boleh dah, boleh. 3 saat. Dan itu yang saya confuse. Kenapa confuse? 20 Oh, 20 orang tu. melainkan kata para ulama dalam mazhab Syafi'i, kalau kita bertolak selepas subuh dalam mazhab Syafi'i ini, jadi bagi kaum lelaki kalau bertolak selepas subuh dia wajib kena sembahyang. Wajib kena sembahyang. Melainkan kalau dia bertolak sebelum subuh, jadi dia tak kolah, dia nak jamak takhir asar dengan zuhur. Jadi kalau orang dia keluar hari Jumaat selepas subuh, memang dia kena sembahyang Jumaat di mana-mana. Lepas tu dia jamak lah dengan asar tu, jamak takdim tu. Jadi sekarang ni kita bertolak nak pergi ke mana? Nak pergi ke Kelantan, rumah saya kan. Hajat nak pergi berjalan rumah saya. Jadi hajat bertolak pada hari ni lebih kurang masa dia 12.30. Zuhur 1:10. Contohlah. Okay. Jadi hajat bertolak. Tak apalah, tolak kan? Tolak sampai di Gombak, masuk zuhur. Apa tu? Jamak. Boleh lah, ada masalah. Jamak. Jamak takdim pun boleh, jamak takhir pun boleh. Tak ada masalah. Tapi dia ada syarat dia lah. Syarat kita pergi safar itu kena safar yang harus, bukan safar yang haram. Maknanya berjalan kita tu nak pergi curi, tak usah lah jamak. Nak pergi merompok, ataupun nak pergi judi di Genting macam tu. Jadi tak boleh lah. Tak boleh lah, jamak pun tak sah. Makan durian boleh lah, harus. Makan kan, dia tak pernah haram kan. Makan dah, pergi curi durian. Kalau curi durian tak boleh. Dia curi pasal nak makan. Boleh. Harus. Safar yang harus. Bola, kita tengok bola. Boleh ke? Tak haram dia. Tak haram boleh. Ada ustaz kata tak boleh, Ustaz. Ayolah, kalau dia pergi buat benda yang haram, tak boleh. Boleh kalau harus. Tak haram dia. Konsep tu kena tengok. Konsep Islami ataupun tidak. Okey. Boleh ya? Jadi kalau kita pergi, syarat tu pertama, yang keduanya kena lebih 2 marhalah. Maknanya 90 km lah kita kata, walaupun 80 lebih sikit. Boleh dah. Dah 90 km, nak pergi itu lebih daripada 90 km. Satu. Yang kedua. Dan yang ketiganya, mestilah kita kena jamak itu selepas bukan selepas apa, selepas kawasan kita. Selepas kawasan kita. Maknanya daripada Masjid Wilayah ni, jalan, dia panggil sini apa, Jalan Duta dia. Lebih lepas dari Jalan Duta ni, kira kawasan lain boleh dah. Boleh dah. Kalau kat Gombak tu boleh dah. Karak boleh dah. Sebab dia bukan kawasan kita dah. Bukan taman kita. Okey. Jelas kan? Okey, jadi pewakil ini dia wakilkan kepada ejen untuk membeli sesuatu barang ataupun sesuatu benda yang berharga lah. Jadi dia lantik ejen lah. Jadi kata dia, kalau jenis macam ni dia ada perwakilan mutlak. Perwakilan mutlak ni, maksudnya mutlak ni dia serah ke dia, maka atas ejen lah. Dia nak beli macam mana. Dia mutlak. Nanti kita tengok ada syarat-syarat dia juga. Ini berlaku apabila pewakil melantik wakil bagi membeli barang yang hanya dinyatakan sifatnya ataupun barang tertentu tanpa ditentukan jenis ataupun harga. Kamu pergi belilah rumah saya nak teres 2 tingkat. Dia sebut itu ya. Tapi harga dia tak sebut, tempat dia tak sebut. Contohnya pewakil berkata, saya mewakilkan kepada kamu, anda untuk membelikan saya sebuah kereta. Dalam keadaan ini, wakil masih terikat dengan perkara. Maknanya, walaupun dia sebut kereta, jangan beli benda lain lah. Jangan beli motor pula. Macam tadi, jangan beli rumah 1 tingkat pula. Kena beli 2 tingkat lah. Teres 2 tingkat. Ataupun kondo dan seumpama kalau dia sebut gitu.
Jadi yang ni kalau dia kata beli saya satu kereta sebiji sebuah, jadi umum gitu deh, umum. Walaupun begitu kata dia, wakil ni, ejen ni masih terikat dalam beberapa perkara. Terikat apa? Wakil tidak boleh membeli barang yang mempunyai kecacatan. Jangan pula beli kereta, sebuah kereta yang yang dhaif dah. Dah ta'ban dah. Dalam bahasa Arab sebut ta'ban. Si ta'ban maknanya penat benar dah kereta. Kalau mari ke masjid wilayah pun mati tengah jalan dah. Maknanya selalu masalah lah. Kerana kebebasan yang diberikan untuk membeli bermaksud barang yang dibeli mestilah tidak mempunyai sebarang kecacatan. Tapi walaupun disebut kamu beli kereta lah, jangan beli kereta yang buruk, kereta yang punah, kereta yang rosak. Dia kena faham dah lah, walaupun sebut sebuah kereta, mesti dia kena cari hak elok ejen. Wakil kita mesti kena cari hak elok. Dia konsep dia jangan pewakil tu jadi rugi. Jangan rugi, itu konsep dia utama. Kalau kita nak jadi ejen, mesti pewakil kita tu, ya orang yang suruhan kita tu, pewakil lah, maknanya jangan rugi dia. Sebab duit dia, kita jadi ambil persen ya, upah ya, upah beli ya. Tetapi seandainya wakil yang dilantik membeli barangan yang mempunyai kecacatan, beberapa perkara perlu dilihat. Kalau dia beli benda yang buruk ataupun cacat barang tu, dia kata ada perkara lain pula perlu dilihat. Yang pertama dia kata jika wakil mengetahui terdapat kecacatan pada barang tu macam mana. Wakil tahu tapi dia beli. Sepatutnya tak boleh beli dia. Sepatutnya dia jangan beli. Dia beli juga. Macam mana? Jika tu bukan itu lagi dia jika kalau ada jenis macam ni, ejen ni dia beli juga. Dia tahu rosak enjin ataupun dia buat masalah kereta. Tapi dia buat ni masalah pun boleh jalan lagi. Tapi tiba masa dia nak rosak. Dia beli juga. Pembelian tersebut dikira untuk dirinya sendiri. Dia beli juga. Dia beli untuk diri sendiri. Dia kena tanggung Sebab dia dah tahu dah benda tu buruk, benda tu rosak dah dia buat. Tahu dia buat kereta. Orang perempuan tak tahu mana dia. Tahu. Dia buat ni benda besar lah. Maksudnya kalau dia rosak memang tak nak gerak lah. Kalau nak berjalan, lepas tu kos dia kalau baiki mahal lah. Kalau kereta yang besar-besar lebih kurang 5,000 ke atas 10,000 lah kos dia. Jadi kalaulah dia tahu, ejen tu tahu, dia beli juga. Apabila dia nak serah kepada pewakil, dia kata saya beli kereta ni. Pewakil kata macam mana katanya okey ke tak? Dia kata ada masalah dia buat sikit. Jadi pewakil tidak terima dan dia kira beli untuk dia, untuk ejen lah. Kena tanggung sendiri ya. Kalau kita nak jadi ejen lah. Maknanya dikira untuk dirinya sendiri dan bukan untuk pewakil. Walaupun harganya adalah berpadanan dengan harga bagi barang yang cacat seperti itu. Walaupun kereta tu memang dia buat rosak, asalnya kalau tengok market price dia 30,000 tapi orang tu jual 25,000 sebab ada rosak sikit. Dia buat tu. Walaupun berpadanan dengan harga tu, tapi kata dia benda tu pewakil bukan milik dia, tetapi milik ejen. Dia kena tanggung, dia ambil dia. Kalau dia beli, dia kena urusan. Kalau dia tak nak, dia kena bagi balik kepada tuan asal. Kalau kalau tuan asal tu kata, saya tak nak dah, tak ada khiyar-khiyar, dia kena ambil barang tu. Sebab siapa suruh beli orang buruk, orang rosak. Dia boleh faham dia? Maknanya mutlak ni, tuan tu kata beli sebiji kereta, tapi kita sebagai ejen janganlah beli hak punah, jangan beli hak rosak ataupun nak rosak. Kita kena beli hak baik punya. Baik punya. Dari segi kacamata kita lah. Dalam-dalam tu kita tak tahu, kalau orang yang jual tu dia tipu, kita tak tahulah. Ataupun sekarang ni musim orang yang beli RXZ 30,000 sebiji. Motor RXZ.
Murah. Oi, ya salah. Motor dulu tahun 2000, tahun 1990, 95. Tapi dia jadi naik harga lebih daripada motor baru. Dia jadi barang antik. Ada antik dia persatuan dia, jadi dia mahal. Boleh kan? Jadi walaupun dia beli barang yang cacat itu ataupun barang yang rosak itu, memang harga dia tak banyak. Dia bukan beli harga yang mahal, tapi harga memang macam tu dah harga dia, disebabkan dia rosak lah. Tetapi walaupun begitu, bukan milik pewakil, tetapi milik ejen. Sebab apa? Dia kena tanggung kan? Dia kena tanggung. Kalau dia tak nak, dia kena urusan sendiri, dia bagi balik ke tuan tu bagi balik duit kepada dia. Ataupun dia kena tangguhlah kalau tuan tu tak nak dah. Saya nak jual dah, saya tak nak dah. Pada habislah. Dia lah kena tanggung ejen. Berat juga ejen ni. Pewakil, wakil ni berat juga. Ini adalah menurut pendapat yang paling sahih. Maknanya tak boleh lah. Maknanya paling sahih begini. Maknanya kalau kita jadi ejen, kita beli sebuah kereta, pewakil kata begitu, kita pun beli hak yang tak elok, kita lah kena tanggung. Kita lah kena ambil kepada kita. Bukan hak milik pewakil. Sebab pewakil dia nak kereta yang elok. Kita kena faham dah lah. Walaupun kita pertikai di mahkamah, wahai Tok Hakim, dia cakap kereta tak ada cakap hak elok ke tak elok. Tadi saya beli hak tak elok. Jadi dia kena terima. Jadi hakim dia tahu dah bahawa secara automatik apabila pewakil sebut mutlak gitu, mana dia nak hak molek. Bukan dia. Tak ada orang nak tak elok. Ada? Tak ada. Mana ada orang nak tak elok. Kan? Ini kerana pewakil tidak membenarkan barang yang cacat dibeli. Benda yang gosok. Pewakil tak nak. Ada juga orang yang pening dia nak barang gosok. Tak nak. Dia beli mesin nak molek. Kan? Kalau beli buah, pilih. Kalau pilih buah. Orang perempuan lagi dah beli. Beli buah, beli sayur, habis sayur dia balik. Sebab nak comel tu lah. Nak cantik tu. Bawang tu ambil. Jadi, apa kerja dia ni? Dia kata, makcik hajat ni buat. Sebab apa dia kena tanggung dan sebab apa jadi milik kepada ejen tu ataupun wakil tu, dengan ini wakil dianggap cuai. Cuai dia. Cuai, dia memang cuai. Walaupun pewakil tak sebut bahawa kereta tu hak jenis macam mana. Dia nak kereta mesti kereta elok. Dan kita faham lah dia panggil apa? Faham secara sendirinya. Dan macam juga anak dia, kalau kita beranak dia, tidak ada seorang pun nak mengatakan bahawa anak dia supaya jadi jahat. Tak ada. Mesti kita nak lahirkan anak tu nak jadi anak kita baik, anak soleh gitu deh. Tidak ada pun dalam hati mak ibu bapa dia supaya anak dia jadi jahat. Tak ada. Kalau ada juga maknanya berat benar orang ni. Teruk benar lah dia. Dia faham sendirilah. Pewakil pula mungkin tidak dapat memulangkan semula barang tersebut kerana penjual mungkin telah menghilangkan diri. Sudah. Dia selepas jual, dia tak ada. Lepas tu, dianya beli hak rosak. Beli hak rosak punya. Jadi dia duit tu macam mana? Kena bagi balik lah duit kepada pewakilnya, bukan milik pewakil sebab awak salah beli. Cuai awak. Kalau pergi mahkamah, tunjuk kitab ni kepada Tok Hakim. Memang tak boleh tahu dah. Tok Hakim dah tahu dah. Memang dia orang mengaji dah. Jadi, maknanya kalau bicara pun benar kepada pewakil lah. Ini kena syariah. Mahkamah syariah. Mahkamah syariah, mahkamah sivil dia tak berlaku ni. Cuma kita tu masalahnya lepas mahkamah dia pindah kepada mahkamah sivil habis lah. Sivil habis lah. Sebab tu hari tu kan dalam parlimen kan dia nak memperkasakan dulu kan berlaku tu nak berlaku tu. Sebab apa? Dia lah air di mahkamah sivil minum arak dengan minum arak hukuman dalam masalah Islam ni.
Asalnya dia boleh minum arak. Tapi masa driver jangan minum arak, tak mabuk boleh. Boleh bagi dia boleh minum. Dalam hukum Islam minum mabuk, tak mabuk, tak boleh. Minum sikit pun tak boleh. Mabuk lagi tak boleh. Itu lain. Kita boleh kata okey. Kesalahan juga kita kata okey, refer to mahkamah sivil. Boleh. Betul. Sebab tu dia nak memperkasakan mahkamah syariah tu. Nak memperkasakan maksudnya walaupun ada hukum dia kata sama. Kan ada dah ditetapkan dalam mahkamah sivil, jangan ada dalam mahkamah syariah. Jadi sebenarnya mahkamah syariah dengan mahkamah sivil ni dia lain. Hukum Islam dia. Mana macam kita sebut tadi, minum arak. Kalau mahkamah sivil, kalau kita memandu tanpa mabuk, boleh memandu. Tak. Jadi maknanya boleh minum arak. Kalau tak mabuk. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Jadi Islam ni mabuk kata mabuk tak boleh. Haram. Sebab zat dia tu haram tu. Kalau gitu minum sikit tak mabuk. Tak apa, tak boleh. Boleh Islam. Tak boleh. Okey. Cuai dia cuai. Tak boleh lah. Jadi kalau penjual tu menghilangkan diri, dia kena tanggung. Ini sudah tentu membebankan pewakil. Dah. Kalaulah penjual tu mungkin dapat menghilangkan diri, ini sudah tentu membebankan pewakil. Apatah lagi jika harga yang dibayarkan tidak berpadanan. Kalau gitu, nyanyi kepada pewakil. Cuainya adalah ejen. Tapi kalaulah benda tu ditanggung oleh pewakil, kesianlah dia ni. Benarnya bukan dia nak hak. Begitu dia lantik orang tu, ejen tu, jadi cerdik dah. Tapi tak cerdik juga rupanya. Mesti kita akan cari orang cerdik, ejen kita. Orang kita cerdik, rajin, efisien, dah. Jujur, amanah, tu. Dan kalau nak lantik. Dan kita nak jadi ejen, kena macam tu. Buat kerja lain apa aja ni. Susah tadi. Ajar. Buat tanpa niat sebenarnya. Tapi kalau kecut. Ni kalau tanpa niat lain. Ni tengok dia. Tadi sedangkan dia mengetahui kecacatan itu dia beli juga. Tu tak tanggungan dia. Tapi dia kata jika wakil tidak menyedari kecacatan tersebut. Lagu mana? Ada nombor 2 pendengar nombor 2 bawah sekali tu. Kalaulah ejen tu lah, kita kata ejen tu dia tak tahu pun, dia beli memang dia tengok elok je, tapi dalam enjin tu dia bawa apa dia tak tahu. Nah, dia ni masalah dia beli kereta second hand ni. Dia dibuka kereta baru ni tak ada masalah, dia ada waranti kan. Second hand ni dia ada waranti juga 2 minggu gitu je lah. Sebulan lepas daripada 2 minggu rosak lah kereta tu. Jadi dia pandai je. Saya pun ingat sekali kan. Sebab tu, peti ni sampai dia boleh bagi peti ais yang kita beli. Dia bagi waranti sampai 10 tahun, 5 tahun. Saya dah fikir peti baru ni dia tak akan rosak 5 tahun. Selepas 5 tahun dia baru dia cerdik je. Tapi kita ni terbuka. Betul lah. 5 tahun tak baik kalau kita baiki. Tapi dia kata dah. Rosak bukan motor dia. Kalau rosak motor dia, enjin dia. Kena bayar dia. Rosak benda lain. Jadi seolah-olah kita macam dikaburi je. Lepas tu pula kita ingatkan dah kita beli peti ais pindah pula. Apa ni surat tu dah dari mana dah. Dia pergi dia tak terima dah. Jadi kau 5 tahun kita pun tak ingat 10 tahun. Kita beli peti ais tu jenama Samsung contoh. Besarlah 2 pintu. Besar dia. Dia kata waranti ialah 10 tahun kita beli. Harga dia dalam 15,000 contoh. Jadi hajah simpan molek ni kat waranti kan. Dia simpan. Rosaklah. Tengok. Bila rosak kita peti? Tengok 8 tahun rosak. Dia tengok kat waranti tak ada. Pakai tak boleh juga. Ambil gambar dah. Ada lagi tadi pun dalam 10 tahun. Pasal tak baru dah. Ya.
Kalau ada, alhamdulillah. Tapi kebanyakan kita nak cari 100 seorang je lah kali. Oh, boleh simpan rasa. Dia cerdik dah. Simpan dia. Ataupun satu lagi kemungkinan, kedai tu tak ada. Dia cerdik kan. Kerana air kedai. Dia gitu. 10 tahun saya dah fikir gitu. Saya bukan kita fikir tak elok. Tapi gitulah. Kita orang cakap 10 tahun, kau 5 tahun, kau saya sama. Bagi saya. Sebab apa? Kita beli yang terbaik. Masalah waranti itu kita tak lah. Sebab dalam masa 3 bulan. Tapi kalau sampai 10 tahun, 5 tahun tu saya fikir kita pun tak ingat kat waranti pun hilang. Satu lagi. Iyalah. Jika wakil tidak menyedari kecacatan tersebut, tetapi harga yang dibeli itu, dibayar itu berpadanan dengan barang yang cacat tersebut, pembelian tersebut dikira untuk pewakil. Kalau dia beli, dia pun tak tahu cacat celah barang itu, kereta itu, tapi memanglah jadi milik pewakil lah. Dia nak macam mana? Dan dia pun tak tahu. Melainkan dia dah tahu tapi dia cakap dia tak tahu. Itu dosa dia lah. Dosa ejen tu lah. Tapi sekarang ni ejen dia tak tahu benda tu rosak. Tapi milik siapa tu? Barang tu? Milik pewakil. Sebab dia tak, bukan sengaja dia. Okay. Kerana ia tidak membebankannya lah. Ini kerana pewakil mempunyai pilihan sama ada mahu meneruskan pembelian tanpa mengalami kerugian kerana ia telah dibeli dengan harga yang sepadan ataupun mengulangkan semula kepada penjual. Jadi pilih buat pilihan lah. Kalau dia tahu, oh tiba-tiba ejen tak tahu. Lepas tu baru tahu. Rosak barang ni. Mas kena pemilik dia ialah pewakil. Jadi masalah tu pewakil dia ada pilihan lah. Nak pulangkan balik kepada penjual ke balik ataupun dia nak jual balik kepada orang lain dengan harga yang murah tu pulang lah. Dan sebabnya ejen tu tak tahu. Ejen dia beli tu ejen pun tak tahu. Tapi barang tu barang jadi milik pewakil lah. Tapi nasib lah. Nasib lah kepada pewakil tu. Saya suruh beli kereta, tapi awak pembeli nampak elok, tapi rupa-rupanya rosak. Jadi tanggunglah pewakil. Sebab apa? Dia bukan beli dengan sengaja dah. Dia beli dengan elok dah, tapi tidak disengajakan. Maka dimaafkan ejen tu. Dimaafkan ejen. Kalau ejen tu berpakat dengan pembeli ni pula penjual tu masalah. Kan? Akhirnya kita susah nak jadi ejen. Dalam keadaan ini wakil didapati tidak cuai, dia kata, kerana dia tidak menyedari kecacatan yang ada. Di samping itu dia juga membelinya dengan harga yang tidak melebihi harga yang berpadan. Maknanya kalau harga market dia tu 30,000, dia tak lebih daripada 30 biasa. Jadi dia tak salah dia dah dan dia tak tahu dah. Jadi itu bukan salah ejen dan benda tu ditanggung oleh pewakil lah, ditanggung oleh kita. Jadi kita kena tanggung lah. Maknanya boleh jadi Allah Ta'ala nak uji kita, boleh jadi harta yang kita cari itu adalah harta-harta yang sepihan-sepihan. Allah Ta'ala nak uji kita, nak buang harga itu, jadi mungkin Allah Ta'ala uji dengan cara tu. Boleh jadilah. Jadi nak buat macam mana? Ramai orang kena macam ni kan? Ramai. Tapi dari segi hukumnya milik pewakil. Demikian juga jika harga yang dibayar tidak berpadanan dengan harga bagi barang yang cacat seperti itu. Ini menurut pendapat yang paling sahih. Oh, demikian tidak berpadanan. Maknanya kes ini sama jika pewakil sendiri yang membeli tanpa menyedari kecacatan yang ada. Maknanya kes ini pun sama gitu dah. Dia kata hak yang tak tahu dan juga dia kata kalau dia beli juga harga yang tidak berpadanan. Maknanya dia kira benda yang tak rosak ni harga mahal lah kan. Tapi sepatutnya kalau dia tahu harga yang punah rosak, dia kurang sikit harga dia. Tapi dia beli dengan harga yang
Sama dengan hak tak rosak. Dia tak tahu tak rosak tu. Jadi, mana awak macam mana? Atau pendapat yang paling saya nak tangguhlah pewakil. Macam mana kan? Jadi kita percaya kepada orang sana. Nah, kita kena tangguhlah. Kita sebagai pewakil, lantik ejen dan kita yakin dengan ejen ni. Jadi kalau ejen beli yang elok, alhamdulillah kepada kita. Dan tetapi kalau ejen beli yang tidak elok, dia pun tidak tahu kecacatan itu, maka kita kena tangguhlah. Dan dalam keadaan ini hanya pewakil sahaja yang mempunyai pilihan untuk memulangkan. Oh, semula barang yang dibeli atas alasan cacat itu. Jika ia dibeli dengan wangnya sendiri. Kerana dia sendiri terpaksa menanggung kerugiannya. Jika pewakil bersetuju, wakil tidak berhak memulangkannya bagi pihak pewakil kerana pembelian tersebut bukan untuknya dan sudah tentu ia tidak membebankannya. Dan kalau gitu, bagi pewakil ada pilihan, dia nak jual ke, dia nak pulangkan balik. Tak. Kalau dia beli duit dia lah. Melainkan dia beli duit ejen dulu. Ada orang guna duit ejen dulu? Tak, ejen ni dia perantaraan kan. Biasanya dia beli duit pewakil lah. Pewakil yang banking kan. Ni saya nak pesan ada beberapa 2-3 hari lepas anak-anak kita ni. Dia sekarang ni ada scammer love. Love scammer. Cinta yang kena scam. Jadi tu kena ingat-ingat lah anak kita ni takut kena scam. Dia tipu dia ni kerabat mana-mana ke. Sebenarnya dia nak tipu duit orang perempuan tu. Jadi akhirnya perempuan tu masuk, kita pinjam dia, kita nak nikah ni. Jadi saya pinjam dulu lah duit awak untuk 50,000, nanti saya bayar balik masakan habis. Masuk 50,000 pakai lenyap. Jadi kena berhati-hati. Ya. Pesara yang janda. Single mother no. Ya. Polis sistem saya tu ada kes beberapa banyak kita. Jadi orang yang single mother, ingatlah. Kalau kena macam saya ni tak apa. Masa ada tak tahu mari mana-mana. Senang cari saya. Ya, ni pasti. Ni tak tahu mari di mana. Ustaz buat dia nyamar ustaz lah. Dia nyamar ustaz di scam. Jangan main-main. Jadi ustaz tidak selamat lagi sekali. Okey. Ingat tu dah. Ingat tu pesanan saya tu sebab ada beberapa kes yang kesian lah. Orang yang ada duit. Kemudian dia scam. Dia jumpa minum air sekali apa semua sekali kan. Rumah dia tunjuk rumah dia di sini apa semua sekali. Tapi apabila dia kata saya ni duit saya tak nak keluar lah. Awak nanti kita nak kahwin minggu depan. Isi borang nikah isi. Borang tu isi. Lepas tu memang tak yakin macam mana. Tak apalah pinjam saya punya lah. Duit dulu. Lepas tu saya bayar. Kan kita suami isteri. Nak kira. Habis. Masa tu belum nikah lagi lah. Belum. Kalau dia nikah tak boleh nak. Bayar. Maknanya dia buat tu memang nak nikah seminggu tu. 2 minggu lagi ibaratnya. Tu kena ingat ni. Benar. Tapi tak tahu ambil dokumen salah mari mana ke. Tak tahulah. Ada disambik dalam online sekarang ni online berapa kan? Dah online dah. Online tu dia boleh buat macam-macam. Dia orang nipu ni dia pandai. Lepas tu saya dah isi dah ni. Okey.
Dia boleh buat ya. Sebiji-sebiji orang tipu, Masya Allah. AI sekarang. AI subhanallah tabarakallah. Nah, dia hebat orang ni. Orang yang nak scam orang, nak tipu tak kira lah siapa-siapa. Dia tahu orang yang ada duit. Dia bijak dia. Kita pun heran juga, dia tahu orang ni patching ke, baru lepas patching ke. Dia tahu. Maknanya bijak dia. Buat research dah. Research dia. Lagi-lagi lah macam single mother dia. Patching umur 60, tu ramai orang nak ajak nak nikah. 40, hanya scam tu muda-muda. Percaya. Betul ke awak nak saya ni dah tua dah. Saya okey je, siapa-siapa pun. Kita pun tak apa pergi masjid je. Kelas sama ya. Janganlah sama sekarang ni. Kena ingat, berhati-hati. Perempuan pun ada juga scam, lelaki ada juga. Scam nak kahwin lah. Jadi dia tahu lelaki tu banyak duit macam haji-haji kita di belakang. Jangan duduk scam. Kenapa dia jangan duduk itu? Berhati-hati. No scam gitu. Hanya. Okey, di mana dah? Dalam keadaan ini hanya pewakil sahaja mempunyai pilihan untuk memulangkan semula barangan yang dibeli atas alasan cacat jika ia dibeli dengan wangnya sendiri. Kerana dia sendiri terpaksa menanggung kerugiannya. Jika pewakil bersetuju, wakil tidak berhak memulangkannya bagi pihak pewakil kerana pembelian tersebut bukan untuknya dan sudah tentu ia tidak membebankannya. Jika wakil membelinya secara hutang, maknanya kita lantik ejen tu. Jadi ejen kita ni beli secara hutang, beli ansuran. Wakil turut mempunyai hak untuk memulangkannya. Wakil kena ada hak untuk pulanglah. Ini kerana kesilapan ini berlaku dalam kontrak yang dimutlaki. Oleh itu dia juga semestinya berhak memulangkannya. Kes ini sama jika dia membeli untuk dirinya sendiri. Sekiranya pemulangan ini tidak dibenarkan dan pemilik tidak bersetuju dengan pembelian ini, sudah tentu akan menyebabkan barang ini menjadi hak wakil. Jadi payah. Jadi hak wakil dalam keadaan ini barang ini mungkin tidak dapat dipulangkan kerana pemulangan mestilah dilakukan dengan segera ataupun serta-merta. Ini sudah tentu membebankan wakil. Jadi nak macam mana? Kan? Kalaulah benda tu dah rosak, dia beli tapi dia tak tahu. Jadi hak kes tadi jadi tanggungjawab dia kepada pewakil. Tapi kalaulah wakil tu dia membeli secara hutang. Tak secara hutang. Maknanya secara ansuran dia. Beli secara ansuran. Tidak dia kata wakil turut mempunyai hak untuk memulangkannya. Maknanya kalau dia beli begitu secara hutang, wakil tu, ejen kita tu dia berhak. Bukan pewakil yang berhak. Wakil lah yang berhak untuk memulangkan sebab dia beli secara ansuran. Sepatutnya kalau ada perjanjian hutang dengan pewakil beli ansuran itu tak ada masalah. Yang ni kalau pewakil bagi tunai duit tapi ejen tu beli secara hutang. Jadi apa tanggungjawab dia? Tanggungjawab dia kalau benda tu rosak, wakil lah yang akan kena bertanggungjawab untuk pulangkan. Gitu. Wakil mana ejen lah. Ejen pun kadang-kadang kena cari molek juga dia. Scam banyak lah. Hajah masuklah 10,000 dulu saya nak beli barang ni. Nak beli kereta ni kita bayar deposit. Dah. Akhirnya masuk dia pakai senyap. Tapi jangan masuk kepada ejen. Kita kena masuk kepada orang yang syarikat yang nak beli tu, yang kita beli tu. Jangan masuk pada ejen. Jangan sekali-kali. Sebab dia hanya orang tengok. Tu kena ingat. Kita kena cerdik sikit. Biar buat payah sikit. Nak beli sebab kita nak dapat duit payah. Takkan nak bagi ke orang mudah gitu ya. Ada kita kena ingat. Itu saya ingat lagi pesan ayah saya. Kita kena cerdik dalam masalah harta ni. Kalau dalam masalah jual beli ni kita kena cerdik. Cerdik apa? Jangan cerewet sangat. Memanglah cerewet tu nak, jangan cerewet sangat. Dia benda-benda gini kalau ejen minta, kenapa saya nak bagi kepada awak? Kita kena tanya.
Kan saya nak beli dengan tu, saya transfer kepada orang tu lah. Apa dia jawab? Dia kata tak boleh, saya ni dia suruh masuk kepada saya kita kena cakap dengan tuan dia. Biasa. Saya tak jadilah beli barang awak kalau gitu. Nah, kenapa dia suruh ejen ni? Dia hanya wakil kita saja untuk membeli barang. Dia tidak berhak, melainkan kita bagi kepada dia, percaya 1%, bagi 1,000 kepada dia, belilah apa benda. Jadi dia naknya, selamatnya kita yang akan bayar kepada penjual tersebut. Ya, selamat macam tu. Dan jangan duk main masuk dalam orang tengah, akhirnya orang tengah tak bayar. Sebab tu bahaya kalau kereta sambung bayar. Sambung bayar, apa sambung bayar macam mana? Kereta kita asuran ada 5 tahun, ada 4 tahun lagi. Jadi kita pun tak nak kereta ni kita bagi kepada orang suruh sambung bayar. Sambung bayar. Akhirnya sambung sungguh dah. Akhirnya sampai surat mahkamah. Sebab apa? Sebab dia tak nama kita. Nak tukar tak boleh lagi sebab tak habis bayar lagi. Ni paling bahaya. Paling bahaya. Walaupun kawan baik. Itu pesanan saya tu. Kalau tuan-tuan kata tak ada masalah, okey. Walaupun kawan baik, berwaspada. Kalau kita sanggup untuk menempuhi onak dan duri di hadapan nanti, sila. Itu pesanan saya sebab berlaku banyak dah tu. Berlaku banyak dah. Walaupun ustaz saya kenal dia, walaupun ustaz saya ada kereta dah 5 tahun saya pakai, kalau ustaz nak beli sambung bayar. Jangan. Jangan, walaupun ustaz khalid sendiri. Jangan, tak apa. Kalau nak bagi tu, tukar nama tu saya, tak apa. Kecuali ada ucapan dia. Kalau ada udah di sebalik ni. Jadi, layan tu. Wakil mestilah hanya membeli dengan harga yang berpadanan. Dia kata mutlak tadi, wakil mutlak tadi, dia kata mesti tidak mempunyai kecacatan, barang tu dibeli. Kemudian wakil tu mestilah hanya membeli dengan barang yang berpadanan. Maknanya, barang yang comel, cantik dan juga berpadanan. Berpadanan dengan harga tadi. Dan jika lebih tinggi, harga mestilah dengan lingkungan yang dibenarkan pada kebiasaannya. Maknanya, biasa-biasa harga. Jangan kita makan pula harga kita dan kita cari mahal. Biasa-biasa. Pertama sekali jangan cari cacat. Yang keduanya kita kena cari harga. Kalau pewakil kata awak belilah kereta sebiji, dia tak cakap harga berapa. Dah hak kereta ni kereta BDY apa? BYD. Belilah sebiji saya nak jenis SUV contohnya. Jadi kita kena cari hak yang harga berpadanan lah. Jangan cari harga yang mahal-mahal. Gitu. Jadi ejen kena cari gitulah sebab dia nak makan komisen kan. Jika wakil membeli dengan harga yang melebihi harga yang biasa ditetapkan oleh orang ramai, pembelian tersebut bukan untuk pewakil. Belilah mahal-mahal. Bukan untuk saya, tapi untuk ejen. Ejen kena tanggungjawab. Wakil pemberian terhak pula. Tadi umum. Tadi umum maksudnya mutlak. Tapi mutlak pun dia ada ikat-ikat lagi tu, ikat lagi lah. Jangan beli hak yang tak elok, jangan beli harga yang lebih tinggi, kena tengok harga semasa. Gitu ejen kita tu. Beli tanah gitu juga ataupun beli rumah pun begitu juga. Dia ada salesman dah. Tapi kalau orang yang sibuk ni dia memang latih ejen. Memang dia nak kereta depan tangga dia ya. Pada tarikh sekian-sekian saya nak tengok kereta di sini. Orang kaya kan? Orang kaya. Jadi dia latih ejen dia beli. Dia tak akan cuma dia tengok harga sini ya. Awak beli kereta ni. Dia orang banyak duit kan? Jadi akhirnya masa berok buat orang lain. Itu sakit. Itu dah sakit. Wakil pembelian terhad. Okey, tadi mutlak terhad pula.
sekiranya pewakil melantik seorang untuk membeli sesuatu dan dihadkan jenis ataupun harganya, wakil perlu patuh kepada syarat ini. Kalau tetapkan jenis macam ni, kata saya nak BYD, ada SUV, harganya banyak-banyak. Jadi kita kena beli hal tu lah, wakil wajib kena beli hal tu. Jika wakil mengenepikan syarat ini, tak ikut syarat, pembelian tersebut dikira untuk wakil dan bukan untuk pewakil. Maknanya dia beli tu bukan untuk saya, tapi dia beli sebenarnya, dia kena tanggungjawab untuk diri dia sendiri. Kecuali jika tindakan tersebut untuk kebaikan pewakil. Melainkan ada untuk kebaikan pewakil. Dia beli tu, tapi dia tak ikut syarat tu. Tapi atas dasar keuntungan kepada pewakil ataupun kebaikan kepada pewakil. Boleh. Contoh macam mana dia kata? Contoh jenis tertentu yang mungkin ditetapkan untuk barang yang dibeli. Nah, seperti kata pewakil, kata saya, belikanlah saya sebuah kereta jenis berikut. Jenis macam ni, tak kira lah. Dan dibuat pada tahun berikut. Saya nak beli BYD tahun 2024. Contoh. Kena beli tahun tu lah. Jangan beli tahun yang dibuat pada tahun 2023. Nah, contohnya. Jika wakil membeli kereta sebagaimana ciri yang ditetapkan, pembelian tersebut adalah untuk pewakil. Maknanya kalau betul-betul dia beli gitu, mana itu milik saya. Itu memang sah lah. Nah, jika wakil membelakangkan syarat ini, syarat mana? Syarat tadi yang pewakil kata gini-gini dia tak ikut. Nah, dan membeli jenis yang lain ataupun tahun ia dibuat tidak sama seperti tahun yang ditetapkan, pembelian tersebut adalah untuk wakil. Untuk wakil dan bukan untuk pewakil. Untuk ejen, kamu kena tangguhlah duit kamu sendiri lah. Dah beli bukan ikut spek saya, kita boleh balas dengan dia je. Tapi sekarang ini bala mulut tak jadi, tak kena ada agreement dia. Kena sign agreement juga. Baru laku di mahkamah. Black white. Ini kerana wakil telah mengenepikan syarat yang ditetapkan, sedangkan pewakil mungkin mempunyai motif tersendiri. Boleh jadi, kalaulah boleh kepada pewakil tak ikut syarat dia, mesti ada motif yang tertentu oleh wakil. Ejen ni ada ni motif dia ni. Sebab tu dia jadi milik dia. Milik dia kena bayarlah duit tu. Bukan saya tak akan bayar. Awak beli tak ikut spek saya, ambil awak lah kereta ni. Contohnya. Kereta ni ambil awak. Saya tak nak. Kita sebagai pewakil tak transfer lagi duit. Sebab apa? Dia kena faham. Dia beli tak ikut spek yang ditentukan oleh pewakil. Berat juga dia. Contoh penetapan harga tertentu. Seperti pewakil berkata, belikanlah saya sebuah kereta ataupun rumah dengan harga 100,000. Walaupun begitu, wakil telah membeli dengan harga 200,000. Sudah. Dalam keadaan ini, pembelian ini tidak wajib dipersetujui oleh pewakil, tetapi ia wajib bagi wakil kerana dia telah melanggar syarat harga yang telah ditetapkan. Mana? Kena guna duit wakil. Boleh ke dia? Ambil dia. Saya tak nak. Saya nak harga 100,000 saja kereta ni. Awak pergi beli lebih buat apa? Awak kena tangguh. Awak beli, ambil ke awak lah. Beli dengan duit awak lah. Contoh pelanggaran syarat untuk kebaikan pewakil. Tapi langgar, tapi baik untuk pewakil. Macam mana keadaan? Syarat tadi langgar. Tapi untuk kebaikan pewakil. Ialah apabila pewakil meminta wakil membeli dengan harga 1,000. Dengan ciri-ciri yang dinyatakan oleh pewakil. Tetapi wakil telah membeli dengan harga 800 sahaja. Betul. Lagu mana tu? Dengan memenuhi syarat, ciri dan syarat yang dinyatakan. Harga yang beza. Tapi, dia nak harga 1,000. Saya nak pilih. Rupa-rupanya ciri-ciri tu cukup lengkap. Tapi harganya murah. Tak ikut syarat kan kalau kira. Tak ikut syarat pewakil. Macam mana keadaan ini? Pembelian ini wajib diterima oleh pewakil. Kita kena terima. Sebab murah satu, lepas tu tidak ikut syarat dia nak. Kita dapat murah, boleh jadi dengan 1,000 tu orang ada cakap harga di 1,000 ni dengan dia dengar, tapi ada penjual lain ni dia boleh jadi nak orang panggil nak gori.
awak mana barang dia tak ada lagi laku. Orang yang pertama barang dia ni kebetulannya saya bagi murah dah sikit. Bagi murah dia bagi go sekali Kelantan. Tak tahu. First customer. First customer kena kepada kita, dia bagi murah. Jadi spek yang ada harga sebenarnya RM1,000 dah, tapi dia pun dapat ratus. Jadi wajib kepada pewakil menerima. Jangan pula pewakil jadi tak cerdik pula. Saya tak nak, saya nak RM1,000. Barang sama ya. Ni pewakil tak cerdik dia panggil. Nak sebut hak tu tak berapa sedap lagi ni. Tak cerdik lah. Tak cerdik lah. Kita kata lapik sikit. Okey. Wajib lah kena terima. Ini kerana perbuatan wakil ini adalah demi kebaikan pewakil. Allah payah kita nak cari sini. Biasanya ejen kita ni dia nak ambil duit kita dia lebih. Tapi payah nak jumpa macam ejen. Dia nak apa nama ni, kalau boleh untung kepada pewakil itu lebih dan juga tak nak rugi dan juga biar dapat terbaik. Payah tu nak cari ejen macam tu. Sebab itulah Rasulullah dan orang amanah, jujur amanah, tabligh, fatanah, sidik apa tu. Orang kafir pun nak pergi safar jauh-jauh ke Yaman apa, dia simpan harta dengan Rasulullah. Orang kafir pun sendiri. Dia tahu Rasulullah dia hidup. Akhirnya dia balik ada harta. Kalau bagi kepada orang lain, duduk bulan-bulan, 3 bulan, tak tahu. Dia buat cerita, aduh, orang maju sekali. Habis. Dia nak kata macam mana? Tapi Rasulullah, dia buat macam tu. Payah nak cari macam tu. Demikian juga jika pewakil melantik seorang wakil untuk membeli suatu barang yang dinyatakan ciri-cirinya. Sudah dah ni dah kira. Dengan harga yang tertentu, walaupun begitu dengan harga yang ditetapkan, wakil berjaya membeli 2 barang tersebut. Iaitu kedua-dua barang tersebut menyamai harga yang ditetapkan. Pembelian ini dibenarkan untuk wakil kerana perbuatan wakil ini memberikan keuntungan yang lebih kepadanya, kepada pewakil. Semua ini disokong oleh hadis Urwah sebelum ini. Maknanya Rasulullah suruh beli seekor dengan harga ni, tapi dia beli 2 ekor. Dapat 2 ekor. Cerdik lah ejen ni. Ejen ni cerdik. Okey, sikit lagi nak habis. Kita nak baca doa selamat Hari Raya. Okey, siapa yang jadi hari? Ramai. Kita sebut kata nama jadi. Penetapan khiyar oleh wakil. Khiyar ni apa khiyar? Pilihan. Khiyar. Wakil yang dilantik untuk menjalankan penjualan tidak dibenarkan menetapkan khiyar untuk pembeli. Apa maksudnya? Dia wakil. Dia tak boleh nak letakkan kepada dia ni wakil untuk menjual barang lah. Menjual barang kepada jual barang saya lah. Tapi pembeli tu dia kata begini ya, saya bagi tempoh kepada awak. Awak ambil barang saya ni, pembeli belilah barang kepada saya dengan ejen ni. Ejen ni lantikkan kita kan. Jadi dia kata awak, saya bagi tempoh seminggu. Jadi kalau rosak ke apa, pulang balik. Tak boleh. Ejen tak boleh bagi. Tak boleh. Dia kata apa? Wakil yang dilantik ejen lah untuk menjalankan penjualan. Tidak penjualan lah. Dia ni diwakilkan untuk menjual tanah, jual rumah, jual kereta, tak kira lah kan. Jadi dia kata tidak dibenarkan menetapkan khiyar untuk pembeli. Tak boleh. Tak faham tak ni ayat ni? Dia tak boleh nak pandai-pandai dia memanglah dia menjual, wakil menjual, tapi dia tak boleh nak kata saya bagi khiyar kepada awak. Pilih maknanya bagi apa dah kan? Tempoh dalam masa 3 hari contohnya. 3 hari ya. Tempoh 3 hari untuk awak ambil balik barang ni, kalau rosak awak boleh pulangkan balik. Jadi wakil ejen dia tak boleh buat gitu. Tak boleh, bukan barang dia. Bukan barang dia. Demikianlah juga wakil yang dilantik. Wakil yang dilantik untuk menjalankan pembelian
tidak dibenarkan menetapkan khiyar untuk penjual. Oh, tak boleh. Dia sama lah juga. Dia ni jadi ejen untuk beli barang orang. Jadi dia pun kata kepada penjual tu, ejen dia kata, bagi tempoh kepada saya dah. 3 hari saya nak beli beli barang ni, kalau ada apa-apa cacat celah apa saya pulangkan balik. Tak boleh juga. Tak boleh juga. Tidak dibenarkan juga. Ejen. Ini kerana apa? Sebab apa tak boleh? Penjual pun tak boleh, nak beli pun tak boleh, ejen tak boleh nak buat gitu. Dia kata sebab apa? Ini kerana dalam kedua-dua keadaan ini syarat tersebut tidak menguntungkan pewakil. Masalahnya, sebab apa tak untung wakil? Sebab apa tak untung? Sebab apa tak untung? Jadi apabila dia bagi tempoh, dah laku dah, orang tu tak nak. Dia mai balik, tak boleh jual nak rugi ya. Begitu juga nak beli. Beli, dia nak barang ni. Tapi tiba-tibanya penjual tu kita ruginya. Barang tu apabila kita 3 hari bagi tempoh, kita pun beli, kita pulangkan balik. Rugi penjual dia nak barang tu. Jadi rugilah, tak dapatlah barang tu. Tapi kata dia, namun jika ia dibolehkan, jika dibenarkan oleh pewakil. Maknanya kalau pewakil kata tak apa, boleh bagi khiyar kepada pembeli ataupun penjual, boleh. Kalau izin daripada pewakil, boleh tak. Pewakil ni maksudnya saya lah, dan saya ataupun kita lah yang melantik ejen. Walau bagaimanapun wakil boleh menetapkan khiyar untuk dirinya. Wakil boleh menetapkan khiyar untuk dirinya ataupun bagi pihak pewakil. Boleh tak? Saya ni letak ni bagi pihak saya sendiri. Diri saya sendiri. Boleh? Ataupun bagi pihak pewakil saya. Kerana ia memberikan kebaikan kepada pewakil dan sebagai langkah untuk berhati-hati. Kita nak beli barang. Saya ni wakil daripada tuan saya. Untuk kalau saya beli barang ni, kalau ada rosak cacat celah, saya pulangkan lah. Jadi apa berhati-hati itu penting. Takut dia beli barang tu rosak, jadi boleh pulangkan lagi. Jadi untunglah kepada pewakil. Tidak nanti kalau tak ada khiyar tu, maka pewakil rugi. Sebab dia terpaksa dapat barang yang rosak. Wallahu ta'ala. Ya. Ejen barang rosak dapat pewakil kan. Kita dapat barang rosak. Dia tengoklah hak yang upah tu. Kalau upah beli, upah lah maksudnya dia. Upah kalau beli, kalau dijanji upah secara umum kita dia kena bagi ya. Tetapi barang tu rosak. Tapi kalau rosak tu dengan sengaja atau tidak? Kalau tak sengaja dia kena bayar itu. Dia kena bayar upah tu kalau tak sengaja. Kalau sengaja, memang tak boleh bayar lah. Sebabnya barang tu dia kena ambil ke dia. Kalau tak sengaja, dia kena bayar upah. Dia kena hantar balik lah. Itu tanggungjawab ejen. Tapi kalau tidak ejen dah tahu benda tu rosak, dia tak perlu bayar upah dia. Sebab apa? Dia menjahanamkan pewakil dia. Tak boleh. Jangan bayar. Sebabnya macam mana saya nak bayar upah? Bicara benda yang tidak ikut spek saya, no. Betul tak? Kita bayar upah ni hak yang benda yang kena maksud kita. Jadi kita akan bincang pula hak dan implikasi kontrak ataupun akad perwakilan ini. Dia ada sebut di sini juga. Nanti kita akan bincang semula. Maksud hak-hak kontrak ialah segala tindakan yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan kontrak. Contohnya, penyerahan barang jualan dan penerimaan bayaran dan kontrak jual beli. Demikian juga dalam masalah mahar, dalam akad nikah ataupun sebagainya. Dia milik siapa sebenarnya?
mahar ni milik suami isteri deh. Jadi kalau suami dia tak bayar mahar ni, suami nak tidur dengan dia malam tu, dia tak bagi tak apa. Dia kata awak tak tidur dengan saya, awak tak bagi mahar ni. Jadi kena bagi dulu. Kalau dia hutang, Hutang semua hutang. Hutang kalau dia kata kalau awak nak tidur dengan saya malam ni, dia tak tidur luar. Awak kena bayar hutang. kan tidak Hak dia lah. Dia kena bagi dulu lah. Tapi kalau hutang tu redha keizinan dah deh. Hutang tu maknanya tak ada masalah lah. Redha dah. Hutang banyak mana? Dulu saya tengok dalam sijil nikah RM22.5 mas kahwin. 22 ringgit setengah. Dia tak ada. Dia wilayah 300 sama dengan Selangor sekurang-kurang. Biarlah mahal sikit. Biar mahal sikit. Ni iyalah tak apa, masa tu ditetapkan 22.5. Apa? Bagus. Jadi lagi murah, lagi bagus sebenarnya. Lagi bagus. Okey, kita tengok nanti implikasi akad macam mana. Implikasi maksudnya kesan dah. Kata bincang di lain masa. Allah. Aqulu qawli hadza. Astaghfirullahaladzim wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuman wa tafarraqana min ba'di tafarruqan ma'suman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Kita baca doa dalam nikah, baca dalam ni ya. Baca dalam ni